Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Sri Cendekiawan. Okey, pada hari ini saya akan membahaskan mengenai teori-teori bagaimana perkataan Melayu diperolehi. Tapi sebelum itu saya harap anda dapat ringankan tangan untuk mengetik butang subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video berkenaan dengan sejarah. Okey, sehingga hari ini kita masih belum jelas bagaimana perkataan Melayu itu diperolehi. Disebabkan itu, banyak teori yang dikemukakan untuk menyatakan bagaimana nama Melayu diperolehi. Pertama, nama Melayu itu dicadangkan oleh Zubir Osman. Beliau mengatakan nama Melayu itu daripada perkataan Himalaya. Himalaya dipecahkan kepada dua, iaitu Hima dan juga Alaya. Okey, Hima itu bermaksud sejuk, Alaya itu bermaksud tempat. Jadi Himalaya bermaksud tempat sejuk. Tetapi teori ini sebenarnya agak janggal. Walaupun Alaya itu ada kemiripan dengan perkataan Melayu, tetapi Alaya itu sendiri ataupun Himalaya itu sendiri sebenarnya tiada kaitan pun dengan orang Melayu. Jadi pada saya teori ini perlu ditolak tepi kerana agak janggal dan juga tidak bertepatan. Tambahan pula jika digabungkan dengan tempat sejuk, kerana kita tahu negara kita merupakan negara yang agak panas dan beriklim khatulistiwa. Okey, jadi ini teori yang pertama yang dinyatakan oleh Zubir Osman. Okey, kita tengok teori yang kedua. Okey, ada yang menyatakan perkataan Melayu itu diperolehi daripada perkataan Pamalayu. Okey, Pamalayu ni adalah satu perkataan yang bermaksud tidak melepaskan Melayu. Okey, kerana Pamalayu ni adalah satu siri ekspedisi ketenteraan kerajaan Singasari di bawah pimpinan Raja Kertanegara yang cuba menyerang kerajaan Dharmasraya di Jambi. Okey, pada tahun 1286. Okey, sebenarnya ekspedisi ini adalah ekspedisi bukan bersifat ketenteraan, tetapi apabila kerajaan Dharmasraya Jambi ini cuba melawan kekuatan Singasari, maka berlakulah perang. Okey, itu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang untuk menalut kerajaan Dharmasraya di Jambi. Okey, Pamalayu ni sebenarnya satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan Kertanegara untuk membina penampan. Okey, dia tahu pada waktu itu Kublai Khan sedang menggila untuk menakluk kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ni. Okey, jadi Raja Kertanegara memikirkan bahawa perlunya untuk dia menyediakan zon penampan untuk mengelak serangan daripada Kublai Khan. Okey, jadi ini pendapat. Jadi dia pun pergi menyerang kerajaan Dharmasraya Jambi dengan harapan peperangan tersebut berlaku di Jambi. Tetapi ini merupakan ekspedisi terawal. Okey, ekspedisi terawal orang Jawa dalam menyerang orang Melayu lah yang terletak di Sumatera pada waktu itu. Okey, itu adalah teori yang kedua. Okey, teori pertama daripada Zubir Osman iaitu daripada perkataan Himalaya. Teori yang kedua adalah daripada perkataan Pamalayu. Tetapi pada saya perkataan Melayu daripada istilah Pamalayu itu sendiri juga merupakan satu istilah yang kurang kukuh. Kerana sebelum wujudnya perkataan Pamalayu, sudah wujud perkataan Melayu sebelum wujudnya Pamalayu itu. Okey, contohnya orang Cina memanggil orang Melayu ni sebagai Bok Layu, Mok Layu, Mo Liuer, Oi Layu, Wu Layu. Okey, dan ada yang sebut Mali Yuer. Okey, contohnya kita boleh tengok satu perkataan daripada Istana Cina, yang ni daripada dinasti Yuan kalau tak silap saya. Okey, surat Cina tersebut ada menyebutkan sebagai tindak balas kepada tindakan Sukhothai, seorang duta Cina tiba di Istana Rama Kamheng pada tahun 1295 untuk menyampaikan perintah Maharaja Cina, iaitu
peganglah janji anda dan jangan menyakiti maliuer. Okey, pada waktu ini kita tahu bahawa orang-orang Sukhothai ini adalah orang-orang Thailand. Pada waktu itu sedang hebat menyerang wilayah-wilayah orang Melayu. Jadi orang Melayu pada waktu itu begitu baik dengan kerajaan dinasti Yuan di China. Jadi dia telah menghantar utusan ke China untuk meminta tolong Maharaja China supaya menegur Raja Sukhothai Ramakhamhem supaya tidak menyerang negeri-negeri Melayu. Okey, jadinya itu antara perkataan Melayu yang wujud dalam kamus orang Cina lah. Okey, kemudian ada juga yang menyatakan bahawa perkataan Melayu itu diambil daripada perkataan Malayu, iaitu kerajaan orang Melayu di Jambi. Okey, kita tahu kalau kita belajar sejarah, okey, dekat Jambi tu ada sebuah kerajaan kita panggil sebagai kerajaan Melayu ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai Samfosi. Jadi semasa pemerintahan Sriwijaya di bawah Maharaja pertama itu Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa, baginda telah bertindak menawan Jambi dan Jambi berada di bawah Sriwijaya sehinggalah serangan daripada Chola. Okey, apabila serangan Chola itu berlaku, Jambi mula membebaskan diri dan membentuk kerajaan Melayu Jambi. Dan kerajaan Melayu Jambi ini telah menggantikan Sriwijaya sebagai pemerintah di kawasan orang Melayu, termasuklah di semenanjung Tanah Melayu. Okey, contohnya antara wilayah yang dia pegang ataupun wilayah jajahan takluk Jambi ialah negeri Terengganu. Okey, negeri Terengganu dulu ada Mandalika daripada Jambi. Mandalika ni macam kita gubernur lah kot. Macam gubernur diletakkan di Terengganu. Okey, pada waktu itu Terengganu telah dipecahkan kepada 5 wilayah ataupun 5 daerah. Kemudian 5 daerah ini telah bergabung dan telah mengalahkan Jambi. Kemudian wujudlah dia panggil negara baru yang dikenali sebagai Benua Terengganu. Benua Terengganu yang pada waktu itu dipimpin oleh Paduka Tuhan ataupun Paduka Tuan. Nama sebenar kita tak tahulah, tapi gelaran dia Paduka Tuan. Okey, teori seterusnya daripada mana nama Melayu itu diperolehi ialah daripada karya Ptolemy sekitar tahun 100 hingga 150 Masihi. Jadi yang ni lebih lama daripada istilah Pamalayu. Lebih 1000 tahun. Maksud dia 1000 tahun sebelum wujudnya istilah Pamalayu, perkataan Melayu itu sudah digunakan oleh Ptolemy dalam karyanya Geographic Synthesis. Okey, Geographic Synthesis. Dia menyebut mengenai kapal Melayu sebagai Meliokolon ataupun kapal Melayu. Jadi secara tidak langsung ini membawa maksud bahawa istilah Melayu itu sendiri sudah lama dikenali dan kapal Melayu sendiri sudah lama dikenali. Okey, kemudian dalam kitab Purana. Okey, kitab Purana ni saya tak pasti. Saya rasa dalam agama Buddha lah kot. Kitab Purana memuatkan mengenai istilah Malaya Dipa. Malaya Dipa tu, Malaya tu Melayu, Dipa itu adalah pulau lah. Jadi dia merujuk kepada Pulau Melayu. Okey, kemudian Aising. Okey, Aising dia telah datang ke Sriwijaya. Kita tahu yang tu, ini adalah kisah yang cukup popular mengenai Aising yang datang ke Sriwijaya sekitar tahun 671. Dia juga menyebut mengenai kerajaan Melayu. Okey, kerajaan Melayu di Jambi. Semasa beliau mula-mula sampai di Sriwijaya, masa itu kerajaan Jambi merupakan kerajaan yang bebas. Tetapi apabila beliau dah balik daripada India singgah di Sriwijaya, pada waktu itu kerajaan Jambi sudah ditakluk oleh Sriwijaya lah. Tapi dia ada menyebut kataan kerajaan Melayu itu. Okey, dia kata dia menolong mengiringkan saya. Dia tu adalah Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa lah. Menolong mengiringkan saya ke negeri Melayu, di mana saya singgah selama 2 bulan. Kemudian saya kembali meneruskan pelayaran ke Kedah. Okey, itu adalah
menunjukkan bahawa sudah ada perkataan Melayu pada waktu itu. Okey, kemudian Abu Raihan Muhammad Ibni Ahmad Al-Biruni atau kita kenali sebagai Al-Biruni telah menggembara ke Asia Tenggara sekitar tahun 1030 dan menggelarkan kerajaan Melayu. Melayu ini mungkin kerajaan Jambi sebagai negeri pengeluar emas. Kita tahu Jambi juga dikenali sebagai Swarnadipa ataupun kerajaan bumi emas, Swarnadipa Pulau Emas, dikenali sebagai Pulau Emas ataupun Swarna Bumi emas. Okey, Marco Polo menggelarkan sebagai Malayuir. Okey, menggelarkan Melayu ini sebagai Malayuir. Okey, dan yang menariknya istilah Melayu itu sendiri ada dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud bukit. Okey, sangat menarik apabila kita membicarakan orang Melayu ni apabila berkenaan dengan bukit. Kerana kalau merujukkan kepada kerajaan Funan, okey, Raja Funan ni, Raja Alam Melayu Funan ni menggelarkan dirinya sebagai Krum Benam ataupun kerajaan gunung. Benam tu adalah gunung. Jadi orang Melayu Funan pada waktu itu, Alam Melayu Funan menggelarkan diri mereka sebagai orang gunung. Okey, menggelarkan mereka sebagai orang gunung. Jadi kalau ikut bahasa Sanskrit, Melayu itu bermaksud bukit ataupun gunung. Okey, mungkin kalau kita kaji mungkin ada kaitan kot. Mungkin ada kaitan perkataan gunung itu, Penom gunung dengan perkataan Melayu bukit. Sebab maksud dia yang sama. Okey, maksud di sini ialah orang Melayu di Funan itu memang menggelarkan diri dia sebagai orang bukit ataupun orang gunung, dan Sanskrit pun menggelarkan orang Melayu sebagai bukit. Maksud dia Melayu itu bermaksud bukit dalam bahasa Sanskrit ataupun bermaksud gunung. Okey, kemudian dalam bahasa Jawa, Melayu itu dari perkataan Melayu ataupun Belayu yang bermaksud lari. Daripada bahasa Jawa ada Melayu atau Belayu yang bermaksud lari lah. Okey, tapi antara banyak-banyak itu antara banyak-banyak itu pada saya agak menarik ialah mengenai teori bahawa Melayu itu daripada perkataan Melayu, kerajaan Melayu. Pada saya sangat menarik kerana kerajaan Melayu ni kita tahu merupakan kerajaan yang besar dan mungkin dia wujud lebih awal daripada Sriwijaya yang kita panggil sebagai kerajaan Kantoli yang terletak di Tungkal dekat Jambi lah. Okey, tapi dekat sini pada saya dua lah yang menarik. Pertama ialah daripada bahasa Sanskrit, iaitu bermaksud gunung. Okey, yang kedua daripada Jambi lah, menggunakan perkataan Jambi. Okey, walau bagaimanapun sebenarnya kita tak ada satu poin yang kukuh ataupun kita masukkan sesuatu yang jelas. Okey, satu poin yang jelas untuk menyatakan bahawa perkataan Melayu asal daripada sini, tak ada. Jadi setakat ni itulah teori-teori bagaimana nama Melayu itu sendiri diperolehi. Okey, saya harap penerangan ini, video ini sangat berguna untuk semua. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.